Ya, ini. Jap. Saya sekarang nak maklumkan perancangan terkini Komesan. Jadi yang telah dibuka dengan Komisi Komesan dan semua rakan-rakan NGO selama 52 buah NGO yang telah bernaung di bawah Komesan. Kita akan mengatur gerak kita punya usaha eksekutifnya untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin di Gaza, sama ada melalui laluan udara ataupun perjalanan laut. Untuk peringkat pertama, kita akan melaksanakan sorti ketiga, insya-Allah dengan sokongan dan dukungan semua pihak. Kita akan berusaha untuk menghantar dengan muatan yang lebih besar menggunakan pesawat yang lebih besar, 747 fighter dengan muatan yang boleh dibawa seberat 60 tan. Dan sorti ini akan melibatkan khusus untuk barangan perubatan dan barangan musim sejuk. Dan kita tahu di Gaza sekarang akan beralih ke musim sejuk, dan kita akan mengutamakan kedua barangan ini untuk dalam sorti kita yang ketiga yang mungkin akan berlepas pada pertengahan bulan Disember. Dan untuk maklumat, urusan yang kita akan menghantar di bawah Komesan ini adalah atas dasar G2G, di mana kita akan memaklumkan kepada kerajaan Mesir untuk kelulusan penghantaran, dan seterusnya akan dimaklumkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah untuk memastikan penghantaran barang-barang Malaysia ini teratur dan dipermudah serta dipercepatkan. Seperti yang kita dapati daripada laporan yang diterima dari lapangan, untuk sorti pertama dan sorti kedua yang melibatkan jumlah barangan 36 tan, semua barangan kita telah sampai kepada penduduk Palestin di Gaza tanpa melalui queue yang panjang, di mana kita telah mengikuti semua tata cara yang ditetapkan oleh Bulan Sabit Merah Mesir dan juga ONSHA. Inilah urusan yang dilaksanakan di bawah ONSHA atas prinsip G2G. Itu saja maklumat yang ingin saya sampaikan. Mungkin maklumat tambahan boleh ditanya dengan TV. Since this G2G, can the force be used aircraft? We are open to any kind of aircraft, but again, we felt and we upon our assessment using the commercial aircraft much neater, much is more smoother. Because Royal menggunakan pesawat telefon ada dia punya limitation, maybe 20 tan saja untuk penerbangan. So lebih baik kita menggunakan pesawat yang besar untuk bawa barang yang lebih banyak. Bila next tanggal 18? Pertengahan bulan 12. Ya, barangan dah ada, cuma kita memerlukan proses yang panjang untuk repacking, relabeling. Ia merupakan barang perubatan untuk memastikan barang kita tak ada masalah untuk bila melepasi pintu sempadan di Gaza. Kita telah mendapati semua keperluan dan kehendak yang ditetapkan oleh mereka di sana. The kerja sana it will be your own workforce or hand over to reception rate biasa. Penerbangan kita daripada KLIA ke Al-Arish Airport. So Al-Arish Airport is lebih kurang about 40 km from Rafah border. Kita land, kita hand over to the vessel akan consolidate sama-sama dan terus masuk ke pengalaman sebelum ni kita hantar pada 3 hari bulan dan melalui pintu Rafah pada lebih kurang 9 hari bulan. Yang barangnya kita hantar pada 10 hari bulan, dia melepasi pintu Rafah pada 15 hari bulan. So, 5 dolar 6 hari itu perjalanan. Kita nak buat untuk barangan. Masih nanti di bawah 4 hari lepas humanitarian class, tapi sebelum tu dia open humanitarian corridor. Dia benda pembukaan pintu Rafah masih buka, cuma dia punya limitation juga barangnya yang kalau ada lori apa yang melepasi pintu Rafah tanpa pengetahuan saya, jadi dia akan buang. Yang ingin dijelaskan, dia kerajaan Mesir tidak pernah menutup pintu masuk. It's not about the pembukaan, it's about continuity of operation. But due to after the conflict,
ada certain limitation di mana ada sekatan atau kedahan berbanyak lori yang boleh digunakan masuk di bawah vegetarian corridor. So saya ni betul kata dapat pintu masuk Arafah tidak pernah ditutup. So isu pembukaan tu ada salah tak? Oh, tak Kerajaan Mesir tidak pernah menutup pintu. Tapi sekatan tu ada lah. Sekatan disebabkan pada peringkat awal pintu di sebelah Gaza tu telah dibom oleh Israel dan kita masuk kebaikan. Selepas humanitarian koridor telah dibuka dan adalah urusan untuk pengantaran tapi ada limitation. Pada peringkat pertama cuma 20 buah konvoi lori sahaja dibenarkan masuk dan adalah sekatan-sekatan dari segi pemeriksaan semula, pemindahan ke lori oleh pihak Palestin. Ia makin masa. Tapi semenjak akhir ini jumlah lori yang telah dibenarkan masuk telah meningkat dan pada masa humanitarian pause yang 7 hari lepas jumlah pemasukan lori telah bertambah berkali-kali ganda tapi tidak lagi mencukupi apa yang kita hendak seperti yang tadi dijelaskan oleh Menteri Luar Saudi di New York semalam. So pintu buka masuk air risk kan? Ha? Pintu dia buka tapi masuk air risk kan? If you follow the procedures with the approval from the Egyptian government and going through the only entity which is the Egyptian Repression, I think all arrangement will be, kalau melalui kaedah ni, insyaAllah akan melepasi ni. Cuma pemeriksaan semula di pintu masuk Gaza tu mungkin mengambil masa. Tapi sekiranya kita ikut peraturan dengan menghantar manifest awal, our labeling is correct and jelas dengan termasuk labeling menggunakan bahasa Arabik, ia akan melepasi checkpoint itu dengan lebih mudah. Apa yang kita dapati maklumat daripada lapangan, kebanyakan barang kita yang dihantar melalui Saudi pertama dan kedua tidak dibuka. Sebab kita mendapati semua kehendak yang ditetapkan oleh kerajaan Egypt, PBSM dan juga pihak di sana. The manifest must go to Foreign Affairs juga atau tak? No, all requests must go through the Foreign Affairs. From there we go to our diplomatic channel untuk mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Egypt. So proses dia selalu mengambil masa daripada 5 ke 7 hari. Tapi alhamdulillah atas hubungan baik yang telah dijalinkan antara kedua kerajaan, termasuklah selepas lawatan PMX ke Cairo pada 23 November pada 23 Oktober lalu, kerajaan Egypt telah memberikan satu treatment, very special treatment, beri layanan khas pada Malaysia di mana approval yang kita dapat tu kurang daripada tempoh yang biasa diberi pada negara-negara lain. So we are getting special treatment dan selalunya kita barang kita telah dapat mengatasi the queue. Bahkan hubungan baik yang telah jalan dan telah terjalin antara kedua negara dan itu atas persefahaman di antara kedua pemimpin semasa lawatan yang amat berhormat PMX ke Kahira pada bulan Oktober yang lalu. Dato' nak tanya sikit pasal sumber ni. Berapa jumlah yang telah diraih dan dalam berapa tempoh? Tempoh ada berapa jumlah dah diraih so far? Okay, I think for the first phase when we launched the campaign to collect the items, I hope you can correct me for the fact. Pada peringkat awal masa kita melancarkan kutipan untuk mengutip barangan, kita cuma membuat kutipan selama 2 hari sahaja pada minggu ke-3 Oktober. Dan waktu kutipan yang pertama tu kita telah berjaya mengumpul barangan lebih 50 tan. Dan kita mengambil masa lebih pada seminggu untuk repackaging dan relabeling. Dan sorti yang pertama telah melibatkan penghantaran barangan, makanan, ubat-ubatan, 82% adalah perubatan dan juga untuk susu bayi. Dan sorti kedua melibatkan penghantaran 16 tan. Keseluruhan barangan yang dihantar daripada pengumpulan yang pertama adalah 36 tan. Dan kita masih ada baki dalam 20 tan lagi di gudang penyimpanan di Bangpin di Bandar Seniang. So dalam untuk sorti ketiga ni kita masih lagi tidak membuat pengumuman. Mungkin Sekretariat akan buat pengumuman dalam masa minggu depan untuk pengumpulan barang-barang perubatan sahaja. Dan alhamdulillah setakat ini apa yang dimaklumkan dari segi pledges, aku janji untuk menyumbang barang perubatan yang telah menepati keperluan 60 tan yang diperlukan dan juga barang-barang untuk musim sejuk. Dan saya dimaklumkan oleh Sekretariat just now, gudang di Bangpin akan dibuka semula pada mulai hari Isnin depan. So bagi pihak Sekretariat, bagi pihak tim NGO, kita malu-malukanlah
tukar relawan, dia kata tukar relawannya. Tukar relawan pada masa ni untuk membantu dari segi urusan repackaging dan urusan lain yang berkaitan. Dan dijangkakan proses untuk repackaging, relabeling barang-barang perubatan ni akan mengambil masa 2 minggu. Because ini need to be tedious and it's a very complex process when you are dealing with medical items. Just to add up, kita ada komitmen from Kementerian Ubat-ubatan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih kurang 18 tahun. Kemudian komitmen daripada NGO perubatan di bawah OCSI. Kita tambah semua itu, kita ada lebih kurang berkeliling ubat-ubatan dan consumable, medical consumable. Kemudian kita ada sumbangan daripada badan-badan seperti Awal Malaysia dan bahkan KKM yang kami jangkakan lebih kurang 20 tahun sumbangan barang-barang berupa peralatan dan keperluan musim semua, winter clothing, blankets dan juga sleeping bags. So di situ saja kita dah ada lebih kurang 55 tahun dan gross weight berat dasar yang akan dibawa termasuk toilet semua untuk penerbangan ketiga adalah 60 tahun. Jadi daripada segi keperluan barangan sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah sort barang-barang yang diterima, perlu timbang semula, pack semula dan label mengikut kehendak pihak berkuasa di Malaysia supaya barang-barang kita tidak mengalami masalah bersama. To add one more point, Pemeriksaan ni adalah satu kolaborasi yang unik yang telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Menteri Luar Negeri untuk menggabungkan buat pertama kali satu kumpulan NGO kita yang memang aktif bergiat dalam aspek kemanusiaan dalam satu payung to work together as one entity and one unit to deliver the goods at a much speedier rate. Selama ni NGO kita kebanyakannya bergerak secara berasingan dan akan ada masalah bila bergerak secara berasingan, tapi as a team bergotong royong, saya percaya kita telah berjaya membuktikan bahawa SOTI pertama dan SOTI kedua, dan insyaAllah with the more projects under Obesan, kita berharap akan ada lebih banyak NGO untuk join this very unique effort. And Obesan ni tidak hanya terhad kepada membantu Palestin. Obesan ni adalah satu permulaan gerak atur oleh NGO untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada semua orang, kepada semua tempat, tak kira masa dan keadaan, dan ia juga melibatkan urusan kecelakaan yang atau memberi bantuan kepada rakyat Malaysia di Malaysia. And this Obesan itu akan dibantu oleh kementerian lain mengikut dengan spesifikasi masing-masing, because kita percaya work together are much better rather than kerajaan bergerak atau NGO bergerak. Untuk bantuan kemanusiaan ini, semua pihak perlu bersatu hati bergerak seiring agar bantuan yang disampaikan adalah lebih cepat dan menepati kehendak mereka yang membutuhkan bantuan. Kita adalah keadaan kita mengumpul barangan, tapi apabila sampai ke tempat yang memerlukan, barangan itu tidak boleh digunakan. Ini pernah berlaku sebelum ni, banyak pembaziran, and I think this Obesan is trying very much to prevent this kind of wastage. Thank you.